Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan Kim Teori ingin membentangkan poster tentang case pelajar tingkatan 2, tikam pelajar tingkatan 4. Case tikam yang melibatkan seorang pelajar tingkatan 2 berbangsa Cina terhadap pelajar tingkatan 4 telah mengejutkan masyarakat dan menunjukkan kebimbangan serius tentang tahap keselamatan di sekolah. Insiden ini bukan sekadar satu case disiplin biasa, tetapi mencerminkan isu yang lebih besar berkaitan tekanan emosi, pengurusan konflik, dan kegagalan komunikasi dalam kalangan remaja. Menurut maklumat awal, kejadian ini dipercayai berpunca daripada perselisihan paham antara pelajar yang berlarutan tanpa penyelesaian matang. Ketegangan yang tidak dikawal akhirnya mendorong pada tindakan agresif yang membawa kecederaan fisikal serta trauma emosi kepada mangsa, pelaku dan warga sekolah. Situasi ini jelas menunjukkan bahawa remaja yang masih mentah dari segi emosi mudah terpengaruh dengan kemarahan dan impulsif. Kes ini turut membuka mata masyarakat tentang kepentingan peranan sekolah, ibu bapa dan rakan sebaya dalam mengenal pasti tanda-tanda awal tekanan dan tingkah laku berisiko. Pendidikan emosi, kaunseling serta persekitaran sekolah yang selamat amat penting bagi mencegah keganasan daripada berulang. Tragedi ini harus dijadikan pelajaran agar konflik diselesaikan secara berhemah, bukan melalui keganasan. Untuk teori pertama, kami menggunakan teori pembelajaran sosial oleh Albert Bandura. Secara ringkasnya, teori ini menjelaskan bahawa tingkah laku agresif boleh dipelajari melalui pemerhatian dan peniruan, terutamanya apabila tingkah laku tersebut tidak dihukum atau kelihatan seperti memberi ganjaran. Dalam kes ini, suspek mungkin terdedah kepada tingkah laku agresif melalui media, permainan video, rakan sebaya atau persekitaran sekeliling. Apabila tingkah laku agresif kecil tidak menerima akibat segera, suspek mungkin menganggap perbuatan tersebut sebagai suatu yang biasa dan boleh diterima, lalu mengulanginya. Dari sudut neuroscience, kajian oleh Iravedra Garcia dan rakan-rakan pada tahun 2024 menunjukkan bahawa hanya dengan melihat tingkah laku agresif, otak sudah boleh mengalami perubahan yang sama seperti melakukan tingkah laku tersebut secara langsung. Perubahan ini melibatkan plasticity neural yang menjadikan individu lebih cenderung untuk bertindak agresif dalam situasi lain. Kesimpulannya, teori ini membantu kita faham bahawa tingkah laku agresif remaja bukan berlaku secara tiba-tiba, tetapi dibentuk oleh pendedahan dan persekitaran sekeliling. Seterusnya, teori kedua ialah teori perkembangan moral oleh Lawrence Colbert. Teori ini menerangkan bahawa cara seseorang membuat keputusan moral berkembang secara berperingkat mengikut usia dan pengalaman. Pada peringkat awal, terutamanya dalam kalangan remaja, keputusan sering dibuat berdasarkan ganjaran, hukuman atau emosi. Mereka cenderung bertindak tanpa memikirkan kesan perbuatan tersebut terhadap orang lain atau masyarakat secara menyeluruh. Dalam kes ini, suspek berkemungkinan masih berada pada tahap perkembangan moral yang rendah, di mana empati dan kesedaran moral belum berkembang sepenuhnya. Kekurangan pendidikan nilai dan bimbingan moral juga boleh mempengaruhi kegagalan membuat keputusan yang beretika. Dari sudut neuroscience, Steinberg 2005 menjelaskan bahawa perkembangan otak remaja masih belum seimbang. Bahagian otak yang mengawal emosi berkembang lebih cepat berbanding bahagian yang bertanggungjawab terhadap pertimbangan dan kawalan diri. Oleh itu, remaja lebih mudah bertindak secara impulsif tanpa mempertimbangkan akibat moral jangka panjang. Berdasarkan kes ini, tingkah laku agresif suspek dapat dijelaskan dari aspek psikologi melalui teori Albert Bandura dan Lawrence Colbert. Menurut Albert Bandura, dalam social learning theory, tingkah laku ganas atau agresif boleh dibentuk melalui pemerhatian dan peniruan, lebih-lebih lagi apabila tindakan tersebut tiada kawalan. Dalam teori perkembangan moral pula, iaitu teori Lawrence Colbert, oleh kerana suspek yang masih di peringkat awal remaja, suspek dipercayai tidak matang dalam membuat pertimbangan moral. Hal ini menyebabkan suspek bertindak secara impulsif. Perkembangan otak yang tidak matang pada usia tersebut juga menjadi punca
suspek gagal mengolah diri dari tingkah laku agresif. Tingkah laku agresif seseorang dipengaruhi oleh faktor psikologi dan persekitaran sosial. Pendedahan kepada perlakuan agresif daripada keluarga, rakan sebaya dan media sosial boleh menyebabkan individu meniru tingkah laku yang boleh membawa kepada kesan negatif. Selain itu, perkembangan remaja juga turut dipengaruhi oleh sistem sosial seperti pendidikan dan sokongan komuniti. Kekurangan bimbingan, terutamanya bimbingan daripada ibu bapa, akan menyebabkan individu gagal menilai kesan perbuatannya terhadap orang lain. Oleh itu, institusi seperti keluarga, sekolah dan masyarakat perlulah membentuk nilai murni dan mengawal tingkah laku agresif seseorang individu. Kes tikam di sekolah merupakan tragedi serius yang menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan pelajar, serta menunjukkan keperluan meningkatkan aspek keselamatan dan pemantauan emosi pelajar. Sehubungan dengan itu, beberapa cadangan perlu dilaksanakan. Pihak sekolah disarankan memperkukuh perkhidmatan kaunseling dan program pendidikan emosi bagi membantu pelajar mengurus tekanan dan kemarahan. Ibu bapa pula perlu lebih peka terhadap perubahan tingkah laku anak-anak serta membina komunikasi yang terbuka. Selain itu, pelajar harus dididik untuk menyelesaikan konflik secara berhema dan mendapatkan bantuan apabila berdepan masalah. Kerjasama semua pihak amat penting bagi mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat dan bebas daripada keganasan. Sekian, terima kasih.